warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Profesor Madya Teknologis Dr. Azlizan Talib selaku pensyarah subjek pembangunan masyarakat 1 dan rakan-rakan sekalian. InsyaAllah pada hari ini saya Muhammad Ashraf bin Ishaq, nombor matrik 282341, mewakili kumpulan saya akan memberi sedikit penerangan mengenai kertas kerja kami untuk program pembangunan masyarakat yang akan kami lakukan insyaAllah pada semester-semester yang akan datang. Tapi untuk kali ini hanya sekadar kertas kerja, kertas konsep untuk memenuhi keperluan bagi subjek pada semester ini. Sebelum saya pergi lebih jauh, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Kumpulan kami terdiri daripada 7 orang anggota yang diketuai oleh Encik Muhammad Syukur bin Sariat, nombor matrik 282329. Encik Syukur bertugas di Universiti Sains Islam Malaysia, USIM. Ahli seterusnya adalah Ahmad Kamalul Yakin bin Roslan, 282117, merupakan seorang anggota polis yang kini bertugas di IPK Bukit Aman. Terusnya adalah Encik Muhammad Ruzaini bin Safai, nombor matrik 282390, juga merupakan seorang anggota polis. Ahli kami yang seterusnya adalah Encik Syahizami bin Mat Sarif, nombor matrik 282533. Encik Syahizami merupakan seorang technician. Kita beralih pada 2 kuntum bunga yang berada dalam kumpulan kami ini, iaitu Cik Nurul Nadia binti Majani, nombor matrik 282679, merupakan seorang anggota polis. Dan yang terakhir Nur Ashikin Abdul Rahim, 282437, merupakan seorang perunding perniagaan. Jadi itu serba sikit mengenai ahli kumpulan kami yang terdiri daripada pelbagai latar belakang kerja, yang insyaAllah akan bersama-sama akan berganding bahu untuk menyiapkan assignment yang ditugaskan kepada kumpulan kami ini. Secara umumnya, program khidmat masyarakat ini merupakan sebahagian daripada kursus wajib yang perlu diambil oleh pelajar semester 1 yang sedang menjalani PJJ di Universiti Utara Malaysia, UUM. Dan melalui subjek ini, kami sebagai para pelajar perlu merancang, melaksanakan dan membuat laporan berkaitan projek yang akan dilaksanakan. Jadi kertas kerja ini dirancang bagi memenuhi keperluan khusus yang memerlukan pelajar menjalankan satu projek ataupun program khidmat masyarakat. Kami diberi pilihan untuk memilih 4 jenis program khidmat masyarakat, dan kami satu kumpulan sepakat untuk melaksanakan perancangan program pembangunan pendidikan yang akan memberi fokus kepada anak-anak gelandangan di sekitar Kuala Lumpur, terutama yang bersekolah di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih SPJK Chowkit Kuala Lumpur. Pada anda yang tidak tahu apa itu Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih atau short termsnya SPJK, ia merupakan satu sekolah yang diwujudkan oleh kerajaan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia bagi membantu anak-anak ataupun golongan yang kurang nasib baik seperti anak-anak gelandangan, golongan yang tidak mempunyai dokumen, anak-anak golongan miskin, di mana mereka diberi peluang untuk belajar di sekolah ini, di mana sekolah ini memberi tumpuan kepada aspek pembinaan kemahiran para pelajar yang ada ataupun yang menuntut di sekolah ini. Dan kami merasakan pemilihan projek sebegini adalah bertepatan dengan keperluan semasa yang memerlukan perhatian yang lebih khusus diberikan kepada golongan seperti gelandangan ini yang seringkali dipinggirkan, disisihkan, supaya mereka juga dapat dapat mendapatkan akses pendidikan yang formal dan dalam persekitaran yang kondusif buat mereka. Justru bagi membela nasib golongan yang kurang nasib baik ini, kami ingin menganjurkan satu program yang dipanggil Jom Kembali ke Sekolah sebagai langkah permulaan untuk membantu golongan ini
kembali bangkit dan terus memajukan diri mereka di masa akan datang. Kami menggariskan 4 objektif utama untuk dicapai melalui penganjuran program khidmat masyarakat ini. Yang pertama adalah membantu menghulurkan bantuan seperti peralatan, keperluan belajar dan keperluan asas yang lain demi melancarkan lagi sesi pembelajaran di sekolah ini. Objektif yang kedua adalah mendekati murid-murid yang berada di sekolah ini dengan memberikan motivasi serta mewujudkan perasaan yang positif dalam kalangan mereka. Objektif yang ketiga adalah untuk memberikan peluang kepada ahli jawatan kuasa iaitu kamilah sebagai AJK pelaksana untuk membangunkan pembangunan insaniah yang ada dalam diri kami serta mewujudkan rasa simpati bagi memikirkan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh golongan-golongan yang kurang bernasib baik ini. Dan yang terakhir, objektif program ini adalah untuk memupuk semangat yang positif dan saling membantu sesama manusia. Bagi matlamat projek, kami membagikan kepada 2 jenis matlamat iaitu matlamat kepada kami sebagai AJK pelaksana dan matlamat kepada golongan SASA bagi program ini. Untuk kami, matlamat melalui projek yang akan dijalankan ini adalah untuk mendedahkan kami, para pelajar yang terlibat dengan ilmu, kemahiran serta nilai sivik dan kewarganegaraan di luar kelas pengajian. Untuk golongan SASA yang terlibatnya iaitu pelajar-pelajar Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih ini, program ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada mereka, memberikan semangat untuk mereka ingin bersekolah dan sentiasa berfikiran positif di masa akan datang. Yang pentinglah untuk kita mengubah jalan hidup mereka yang sebelum ini melalui pelbagai liku-liku kehidupan. Tema yang kami pilih untuk projek yang akan kami laksanakan ini adalah generasi gelandangan, generasi masa hadapan. Baik, tema ini dipilih berikutan kerana kami beranggapan bahawa mereka juga, golongan gelandangan ini, harus diberi ruang dan peluang yang secukupnya untuk berjaya di masa hadapan. Tema ini juga adalah selari dengan tema yang di-highlightkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM iaitu pendidikan untuk semua. Dalam program, kami memilih untuk melaksanakan program ini pada bulan Disember tahun hadapan. Secara spesifiknya pada 18 Disember 2021 yang jatuh pada hari Sabtu. Tempat sudah tentulah di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih itu sendiri. Kami akan buat dan melaksanakan program itu selama sehari di sekolah tersebut. Baik, bagi bilangan penyertaan berdasarkan data yang kami berjaya dapatkan daripada pihak sekolah sendiri, sekolah ini mempunyai seramai 151 orang pelajar yang berumur dari yang paling rendah daripada umur 5 tahun hingga ke umur 18 tahun. Bagi kategori pula, kami membagikan kepada beberapa jenis kategori, 5 jenis kategori, iaitu kategori yang pertama adalah kategori prasekolah, kedua sekolah rendah asas 1, 2 dan 3, kategori yang ketiga adalah sekolah rendah perdana, kategori yang keempat adalah sekolah menengah asas dan yang kelima adalah sekolah menengah perdana. Data ini juga yang diberikan oleh pihak sekolah kepada kami. Untuk bahagian ini, kami membahagikan kepada 4 jenis sumbangan. Yang pertama adalah sumbangan dari pihak UUM. Kami akan membuat formular rasmi kepada pihak UUM bagi mendapatkan dana dan sumbangan bagi menjayakan program ini. Yang kedua adalah sumbangan daripada pihak organisasi. Kami juga akan meminta sumbangan daripada pelbagai organisasi yang ingin bekerjasama dalam program ini. Dan sebagai timbal balas kepada mereka yang ingin memberikan sumbangan, kami akan menjemput mereka untuk turut sama menyertai program ini pada hari kejadian dan seperti biasalah meletakkan logo organisasi ataupun syarikat mereka di
dalam kain rentam, bahan-bahan media yang akan dibuat sewaktu program dijalankan. Sumbangan yang ketiga adalah daripada individu, di mana kami juga akan berusaha mencari sumbangan-sumbangan daripada mana-mana pihak atau individu yang sudi untuk mendermakan ataupun memberi sumbangan. Dan yang keempat adalah sumbangan secara acara amal lah, acara fundraising. Mana pelbagai jenis acara yang boleh kita lakukan untuk melakukan fundraising, antaranya seperti program larian amal, majlis makan malam dan konsert. Itu antara contoh acara-acara amal yang boleh kita lakukan untuk mengutip dana. Untuk jawatan kuasa induk ini, kami senaraikan 3 individu terpentinglah untuk menjayakan program kita ini, iaitu bukan paling atas sekali adalah penaung, iaitu Profesor Madya Dr. Halim bin Mat Lazim diletakkan sebagai penaung, yang dia juga merupakan pengarah UUM PACE PJJ. Bawahnya adalah pengerusi program ini adalah Profesor Madya Dr. Muhammad Ainuddin Iskandar Lee bin Abdullah, yang juga merupakan timbalan pengarah UUM PACE PJJ. Dan penyelaras khidmat masyarakat tentulah pensyarah kita, iaitu Profesor Madya Teknologis Dr. Azlizan Talib. Bagi jawatan kuasa pelaksana yang akan menggerakkan program ini, sudah tentulah terdiri daripada ahli kumpulan kami, diketuai oleh pengarah program iaitu Saudara Muhammad Syukur bin Sariat. Di bawahnya setiausaha program Cik Nur Nadia binti Majani, dan diikuti oleh bendahari program iaitu Cik Nur Ashikin binti Abdul Rahim. Untuk bahagian AJK pula, kami bahagikan kepada 6 jenis AJK. Baik, dari segi belanjawan program pula, untuk perbelanjaan kami telah bagikan kepada beberapa item penting yang perlu dipenuhi. Kami menganggarkan keseluruhan perbelanjaan ini akan menelan peruntukan sebanyak RM14,260, dan sekiranya terdapat baki daripada perbelanjaan ini akan terus disalurkan ke pihak sekolah dalam bentuk wang tunai bagi kegunaan mereka pada masa akan datang. Bagi pendapatan program pula, kami bahagikan seperti yang saya sebutkan tadi pada 4 sumber utama untuk kami mendapatkan dana. Pertama adalah daripada Jabatan Hal Ehwal Pelajar UUM ataupun daripada pihak UUM sendirilah. Yang kedua adalah daripada sumber penajaan, iaitu daripada sumber organisasi. Yang ketiga daripada sumber individu, dan yang keempat adalah secara fundraising ataupun melalui acara amal. Dan keseluruhan pendapatan ini kami anggarkan untuk berjaya mengumpulkan sejumlah RM17,000. Kehidupan anak gelandangan ini sangat mencabar, baik dari segi aspek ekonomi, sosial, psikologi, perhubungan dengan masyarakat dan sebagainya. Dan diharapkan dengan penganjuran program sebegini, ini dapat membantu anak-anak gelandangan ini dari aspek pembangunan pendidikan mereka, seterusnya meningkatkan tahap motivasi mereka agar dapat menjadi insan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Dan diharapkan ia juga akan membuka mata masyarakat untuk bersama membantu mereka dan tidak menyisihkan mereka, kerana mereka juga manusia sama seperti kita, dan kita, golongan yang lebih bernasib baik ini, perlu menjalankan tanggungjawab kita dengan membantu mereka. Baik, setakat itu saja perancangan bagi program Jom Kembali ke Sekolah Generasi Gelandangan Generasi Masa Depan yang kami rancang untuk laksanakan pada semester yang akan datang. InsyaAllah program ini dapat dijayakan dengan lancar. Sekian saja, saya mewakili kumpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.